Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial kita pada kali ini, saya akan kongsikan kaedah untuk membina model bagi tangga yang biasa digunakan di negara kita. Tutorial kali ini saya akan lebih fokus kepada anak tangga yang meliputi jejak dan juga naik, ataupun trap dan riser, serta perkara yang berkaitan dengan landing berdasarkan kepada keperluan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam dan juga ketetapan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Teruskan bersama dengan saya sehingga ke penghujung tutorial. Baiklah, seperti biasa kita perlu wujudkan fail yang baru. Kita pergi kepada model dan kita klik pada new file di sini. Kita klik dan kita pilih template, architectural template. Dan create new project. Jadi sekarang perkara pertama yang kita perlu lakukan ialah kita perlu bina lantai aras bawah dan aras atas. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita pergi pada architecture dan kita ambil floor architectural. Dan kita pilih mana-mana floor yang ada di sini sebagai panduan kita. Jadi saya memilih floor yang ini. Dan saya seterusnya kita edit type. Dan kita duplicate floor yang asal ini. Kita duplicate. Dan kita namakan dengan nama yang baru mengikut kesesuaian floor baru kita. Jadi floor baru kita saya ni adalah setebal 150 mm. Dan bersama dengan 20 mm tile. Dan saya tekan OK. Dan seterusnya saya perlu tukar di bahagian structure ini. Dan di sini kita ada dua bahan dua bahan yang asal. Jadi saya tukarkan dia, saya upkan yang ini satu naik ke atas. Dan apa yang perlu saya buat ialah yang ini adalah finish dan yang ini adalah structure. Structure kita lihat ada di atas ni. Finish ini adalah tile dan structure ini adalah RC slab. Dan ketebalan thickness dia adalah yang ini adalah tile adalah 20 dan RC adalah setebal 150. Dan untuk seterusnya kita perlu tukar material di bahagian ini. Jadi kita pergi pada structure. Untuk RC slab saya kena tukar yang ini. Ini adalah yang asal. Floor yang baru ni adalah dibuat daripada RC. Jadi saya kena tukar. Klik sini dan kita klik kepada 3 titik ini. Dan kita cari konkrit. Kita cari material konkrit. Di sini kita ada konkrit cast in place. C15 ni saya pilih yang ini. Kita pilih ini sebagai rujukan kita juga. Apa yang perlu saya buat seterusnya ialah kita kena duplicate dahulu material ini. Kita jangan kacau material yang asal. Kita tukar, kita klik sini, duplicate selected material. Jadi yang ini yang kita ubah. Maksudnya kita dah copy material asal dan kita jadikan material kita yang baru. Jadi ini kita saya tukarkan nama dia kepada RC slab. Jadi seterusnya ialah apa yang perlu saya lakukan ialah saya perlu tetapkan warna mengikut yang dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan. Ini adalah untuk shading ni adalah untuk pandangan Revit. Pandangan Revit sekiranya di shade macam mana rupa slab kita. Jadi di sini saya tukarkan dia kepada warna kuning. Warna kuning di sini. Jadi yang ini untuk PPT di sini ialah kita perlu fahami bahagian ini. Surface pattern ini adalah bila kita lihat slab dia adalah di-chain smooth sahaja. Jadi tidak perlu diletakkan apa-apa pattern di sini. Cuma warna yang perlu ditetapkan ialah bila kita lihat daripada luar warnanya adalah warna kuning. Jadi pattern ni kita kena tukar kepada solid. Maksudnya dia satu warna sahaja. Dan warna yang kita pilih ialah warna kuning kat sini.
Okey. Okey, dan kita lihat di bawah lagi, ini adalah cut pattern. Okey, kalau kita potong slab kita, kita akan nampak bentuk konkrit macam ni ya. Kita nampak pattern konkrit macam ni. Okey, untuk color ini adalah color pattern ini ya, color yang butiran-butiran ini ya. Okey, jadi kita sekiranya kita tidak mahu dia nampak kelihatan jelas, kita boleh tukarkan dia kepada warna yang lebih kelabu ya. Okey, dan untuk bahagian background ini kita kena warnakan dia hijau seperti mana dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan. Untuk konkrit warnanya adalah hijau Okey, jadi pattern kita tukarkan kepada solid, maksudnya dia satu warna, dan warna yang kita pilih adalah warna hijau. Tekan okey Okey, dan seterusnya kita boleh apply dan tekan okey Okey, jadi ini kita telah siapkan untuk RC slab. Okey, dan seterusnya kita perlu ubah juga kepada finish Finish kita pakai tile. Okey, jadi kita klik sini dan kita klik pada 3 titik ni. Okey, jadi untuk tile, dalam ni belum ada tile lagi Okay, jadi kita kena dapatkan tile daripada sini pergi pada home ni. Okay, dan kita lihat kepada AEC Materials, maksudnya material untuk architecture, engineering dan construction Okay, kita double klik di sini. Okay, dan kita cari tile Okay, kita pilih tile 25 kali 25. Saya add-kan dia. Okay, bila kita add, dia akan masuk ke atas sini Okey, jadi saya klik add. Okey, sekarang dia sudah ada di sini. Okey, jadi seperti biasa kita tidak boleh ubah Jangan ubah di sini. Jangan ubah material yang asal. Apa yang perlu kita buat ialah kita duplicate dahulu. Okey, kita klik di sini. Kita duplicate selected material. Okey, jadi sekarang kita sudah ada material kita sendiri yang baru. Okey, jadi sekarang ni saya tukarkan dia kepada size yang saya kehendaki ialah tile 250 kali 250. Okey, yang ini adalah tile yang saya nak gunakan Okey, jadi untuk warna color kita untuk shading punya color saya mahukan dia warna pink. Okey, saya pilih pink. Okey, untuk tile pattern yang kita perlukan ialah berbentuk petak kotak-kotak Okey, jadi kita kena tukarkan sini pattern, kita klik kat sini. Okey, dan kita tukar kepada model di sini dan kita cari pattern yang sesuai dengan petak-petak Jadi saiz dia adalah 250. Jadi saya cuba cari di sini square 250. Okey, ada di sini Okey, ada di sini. Jadi saya klik tekan okey. Okey, jadi kita dapat kotak yang bersaiz 250 kali 250 Okey, dan color ini adalah color line bagi kotak-kotak ini Saya tak nak dia mengganggu keseluruhan model saya. Okey, jadi saya kelabukan sedikit. Okey, selanjutnya kita lihat kepada background. Background tu adalah warna keseluruhan bagi tile saya. Okey, tile yang mengikut pihak berkuasa tempatan, kalau kita gunakan tile, warnanya adalah pink Okey, jadi kita tukar kepada pattern, kita tukarkan kepada solid, maksudnya dia warna pink keseluruhan dia Okey, solid, dan color saya pilih color pink semula Okey. Okey, dan dari segi cut pattern, tile itu adalah agak nipis jadi dia tidak memberi kesan yang banyak lah, jadi saya abaikan bahagian yang ini Okey, dan kita apply. Okey. Jadi sekarang kita telah selesai untuk setkan lantai kita. Okey, jadi saya tekan pada OK Okey, dan kita tekan OK. Okay, jadi sekarang ni kita perlu modelkan lantai kita di level kosong di bahagian bawah. Okey, jadi saya cuma lukis petak di sini. Okey, katakan lebih kurang macam ni. Okey, di mana saya boleh tukar sikit, katakan ini adalah 5,000 dan di sini adalah 10,000 Okey, dan tekan finish. Okey, dan kita lihat kepada 3 dimensi. Okey, kita sudah ada satu lantai di tingkat level kosong di level bawah. Okey, jadi kita copy yang ini. Okey, kita pergi pada copy to clipboard. Okey, dan kita paste kepada
selected level. Jadi kita pilih level 1 dan tekan OK. Jadi kita sudah ada dua lantai di sini. Dua lantai, satu di arah bawah dan satu di arah atas. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, dia telah mengikut ketetapan warna yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Okay, jadi kalau kita lihat dari segi section, section saya klik pada section box di sini. Okay, di sini dan saya sectionkan dia. Okay, kalau kita lihat di sini, okay, ini adalah floor slab yang diperbuat daripada konkrit. Kalau dari section, kita akan nampak dia warna hijau dan daripada pandangan sisi, kita akan nampak dia berwarna kuning. Okay. Sebelum kita membina model bagi tangga, maka perlulah kita untuk mengenali beberapa bahagian tangga. Ini adalah lantai bahagian atas dan ini adalah lantai bahagian bawah. Okey, dan di sini adalah jejak, tempat yang kita pijak, dan ini adalah naik ataupun riser, dan juga di sini adalah pelantar. Okey, selain itu kita ada di sini, kita ada kalau kita zoom, ini adalah kita kenali dia sebagai nosing. Jadi sekarang saya kembali kepada floor plan. Okay, kita pergi pada level kosong. Okay, seterusnya kita akan mula melukis tangga. Okay, saya pergi pada architecture dan pilih stair. Okay, dan di sini adalah kita boleh pilih jenis-jenis tangga yang diperlukan. Okay, jadi sekarang kita boleh pilih contoh tangga yang ada di sini. Okay, jadi untuk tutorial ini saya memilih in situ konkrit, tangga yang dibuat di situ, tangga yang menggunakan konkrit yang dibuat di tapak pembinaan. Okay, jadi saya pilih sekarang dan apa yang perlu saya lihat di sini, location line maksudnya dia merujuk kepada garisan tengah. Okay, dan seterusnya adalah actual run width adalah 1000. Okay, jadi di sini saya boleh tukarkan dia kepada 1100. Okay, saya tukarkan kepada 1100. Okay, seterusnya kita pergi kepada edit type. Okay, kita boleh duplicate dahulu. Okay, kita duplicate dan kita boleh tukarkan dia kepada nama yang baru. Okay, RC stair. Okay. Okay, dan apa yang perlu kita lihat di sini ialah maximum riser height. Okay, untuk negara kita berdasarkan Undang-Undang Bangunan Seragam, maximum riser bagi kita adalah 180. Okay, itu adalah maksimum. Okay, untuk track minima dia adalah 255. Ini berdasarkan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam. Okay, dan minimum run width adalah 1100. 1100. Okay. Dan seterusnya apa yang kita perlu tetapkan di sini adalah dari segi run type. Okay, larian tangga kita. Okay, kita klik di sini. Kita klik dan kita klik pada tiga titik tersebut. Okay. Okay, jadi di sini adalah kita boleh tukar. Kita boleh tukarkan di sini. Kita boleh duplicate dahulu. Okay. Kita boleh namakan dia sebagai 150 depth. Maksudnya tebal struktur kita dengan 20 mm thread. Okay, maksudnya di sini ialah structure adalah 150 dan finish dia adalah 20 mm. Kita tekan OK. Okay, jadi di sini structural depth dia adalah 150. Okay, untuk finish monolithic material ni adalah untuk structure konkrit. Kita tukar kepada RC slab tadi. Dia boleh guna, kita cari balik yang telah kita buat. Okay, yang ini yang telah kita setkan tadi. Kita tekan OK. Okay, dan seterusnya untuk thread material ni adalah finish di bahagian tangga kita. Okay, kita tukarkan dia kepada
tile kita tadi tu, tile yang 250 tadi tu. Kita cari balik. Okey, yang ini yang ini kita guna sama dengan lantai tadi. Material yang sama dengan lantai, kita klik dan kita tekan OK. Okay, dan di sini kalau kita lihat di sini riser material ni belum di highlight sebabnya kerana kita tidak pilih di sini Jadi kita tickkan di sini. Kita tick baru kita boleh tukar di sini. Okay, jadi di sini pun sama, kita akan pakai tile. Okey, tile 250. Okey. Jadi kita dah setkan yang ini. Okey, sekarang kita tengok track ni. Track ni adalah jejak dalam bahasa Melayu kita panggil jejak bagi setiap anak tangga tu. Okey, jadi thickness dia adalah thickness untuk finish tu thickness dia adalah 20 mm. Okey, track profile kita kekalkan kepada default. Okey, dan nosing ni adalah di bahagian hujung jejak tu biasa ada terkeluar sedikit. Jadi yang ni kita samakan saiz dia adalah 20. Okey, untuk riser, okey, thickness dia kita menggunakan material yang sama. Jadi kita type 20 mm thick. Okey, dan kita tekan OK Okey. Dan sekarang kita dah boleh mula melukis tangga kita. Kita dah set semua dan sekarang kita boleh lukis tangga. Okey, jadi ketinggian kalau kita lihat di sini di elevation. Okey, kita lihat ketinggian dia adalah 4000 4000. Jadi kita kena lihat kembali kepada floor plan. Okey, jadi kalau kita satu larian tangga. Okey, jadi daripada larian yang ini run straight. Okey, kalau kita lihat, ini kita contoh saja kita buat. Okey, daripada sini untuk kita lihat kita boleh dibaca di situ dia menyatakan ada 7 risers created, 16 remaining. Maksudnya kita gerakkan dan dia boleh pergi sejauh yang sepatutnya Okey, jadi keseluruhannya sebenarnya ada 23 riser yang diperlukan untuk sampai ke level yang atas Okey, jadi untuk bangunan di Malaysia di negara kita maksimum anak tangga pada satu larian adalah 16 16 anak tangga pada satu susunan anak tangga tu maksimum yang boleh kita adakan adalah 16 sahaja Okey, sekiranya dia melebihi pada 16 kita perlu wujudkan pelantar di tengah Okey, jadi sekarang ni tangga kita ni dah terdapat 23 anak tangga. Jadi kita perlu breakkan dia dengan pelantar Okey, jadi untuk ini saya akan tunjukkan contohnya saya buat di tangga ni di luar Okey, jadi 23 kalau kita bahagi kepada 2 kita akan dapat 11 dan 12 11 separuh 11 dan separuh lagi 12 anak tangga Okey, jadi di sini saya akan buat sebanyak 11 anak tangga. Okey, saya 11. Okey, dan saya pergi ke tepi sini. Okey, pergi ke sini dalam jarak yang sesuai. Okey, dan saya pergi ke sini untuk siapkan tangga saya Okey, jadi inilah tangga yang saya dapat buat masa ni. Okey, dan saya tekan finish Okey, dan inilah hasilnya tangga. Kita lihat kepada 3D. Okey, dan inilah tangga yang saya dapat Okey, jadi kalau kita lihat tangga ni sudah dari segi material dia lebih sama antara lantai dengan tangga ni menggunakan material yang sama Okey, seterusnya kita semak tangga kita ni, pembinaannya adalah tepat. Okey, jadi kita pergi kepada floor plan. Okey, dan seterusnya kita buat section kita sectionkan di bahagian ini. Okey, sebagai contoh di bahagian ini dahulu. Okey, dan kita go to view. Okey, kita lihat di sini. Kita sikit Okey, dan ini adalah tangga yang menuju ke bahagian atas Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, kalau kita shadedkan dia. Okey, kita find shaded find. Okey, kita lihat di sini.
Okey, tangga kita ni dia tidak betul-betul tepat menuju kepada lantai. Okey, jadi dia belum sampai lagi. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita klik pada tangga ni, kita klik dan kita edit stair. Okey, dan kita klik semula kepada tangga ni. Okey, dan akan keluar simbol ini ya. Okey, simbol ini adalah simbol yang mana kita boleh tambah anak tangga tersebut. Klik yang bulat ni dan kita tarik sedikit ke atas. Okey, jadi sekarang tangga kita telah betul-betul mencecah lantai di bahagian atas ya. Okey, jadi di sini kalau kita lihat juga, ini adalah riser ya. Riser kita ada terlebih di sini. Okey, jadi apa yang kita perlu buat, kita klik pada riser ni. Okey, dan di sini kita lihat di bahagian properties. Okey, end with riser, yang ini kita uncheckkan dia. Okey, jadi dia tidak muncul di situlah. Okey, jadi sekarang tangga kita sudah tepat sampai ke bahagian level yang atas ya. Okey, jadi kita kembali kepada floor plan. Okey, kita kena finish dahulu. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada section di sebelah sini ya. Ini kita klik. Okey, kita lihat dan kita ubahkan sikit supaya dia section tu berada di situ. Okey, dan kita go to view. Kita lihat di bahagian bawah, lantai bawah. Okey, lantai juga tidak bertemu. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah klik pada tangga. Okey, dan kita edit stair. Okey, kita klik semula kepada tangga ini. Okey, dan kita tarik dia sedikit ke sini ya. Okey, dan kita tekan finish. Okey, jadi sekarang tangga kita telah siap. Okey, jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya, secara 3 dimensi, jadi tangga kita telah terletak cantik menghubungkan level bawah dan level atas. Okay, sekiranya perlu, kita juga boleh kemaskan di bahagian ini ya, sebab di bahagian ini telah berlaku pertembungan antara lantai dan juga tangga ya. Jadi kita boleh buat sedikit perubahan kepada bentuk lantai. Okay, dengan cara kita klik di sini dan kita edit boundary. Okay, dan di sini kita boleh betulkan sempadan bagi lantai Okay, jadi kita boleh split. Okay, dan kita garisan ini dan garisan ini dan garisan ini, dan kita trim extend. Okay, kita tekan finish Okay, dan jika kita lihat kepada section section yang ini, okay, kita go to view. Okay, ianya telah bercantum dengan elok sekali di sini ya. Okey, jika kita lihat di sini, bahagian landing ini kita belum buat sebarang perubahan. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah kita klik semula kepada tangga ini dan kita pergi edit type. Okey, dan kalau kita lihat tadi, kita telah mengubah pada run type tapi kita belum membuat apa-apa kepada landing type ya. Okey, jadi apa yang perlu kita lakukan ialah kita tukar bahagian ini, kita klik dan kita klik pada 3 titik ini. Okey, dan dari segi thickness kita boleh tukarkan dia kepada 150, dan dari segi material kita gunakan material yang sama ya. RC slab material yang sama seperti anak tangga. Jadi kita klik di sini dan tekan OK. Apply dan OK. Okay, jadi kita apply OK. Okay, jadi kita akan dapat landing yang material yang sama Jadi sekian sahaja tutorial kita pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.